Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR bukan semakan KSSR saja. Buku teks tahun 6 muka surat 129. Okey, jadi sebelum ni kita dah membincangkan berkenaan dengan tajuk kelajuan lah. Jadi hari ni kita akan sambung lagi kita punya perbincangan dengan cabar minda muka surat 130. Okey, jom kita tengok cabar minda. Ini adalah soalan ni jawapan yang saya bagi mungkin tak sama dengan jawapan Cikgu Awak ataupun mungkin samalah. Kalau tak sama, awak boleh bincang dengan Cikgu Awak untuk fikirkan jawapan mana yang paling terbaik untuk diterima. Okey? Okey, sekarang kita mula dengan soalan pertama. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. 1. Carta palang di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 orang murid yang berlainan untuk menamatkan perlumbaan sejauh 100 meter. Okey, apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Okey, kita ingat kalau dekat dalam ni, dalam carta ataupun dalam graf palang ni, kita tengok kat atas ni, pemboleh ubah bergerak balas dia. Pemboleh ubah dimanipulasikan dia adalah murid, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah masa yang diambil. Jadi, masa tu kalau lagi banyak masa yang diambil, lagi cepat ke lagi lambat? Dah tentulah lagi lambat kan dia nak sampai kan. So, sikit lambatnya aku nak sampai. Aku dah sampai sini sekejap je. Macam tu kan. Jadi kalau masa dia makin pendek, maka dia paling laju lah. Kalau masa dia paling panjang, maksudnya dia paling lambat. Okay? Jadi kat sini kita dapat lihat Lim paling laju, kemudian Amir dan kemudian Dina paling lambat. Okay, kita dah tahu, kita dah analisis kita punya data tu, baru kita tengok soalan. Okay. Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Jadi A, Dina bergerak paling laju. Salah. B, Amir bergerak lebih perlahan daripada Dina. Salah kan? Ayat pertama tu je dah salah sebab Dina ni paling lambat. Jadi ayat untuk B tu tak payah baca panjang pun dah tahu dah. Salah Amir bergerak lebih perlahan daripada Dina dah salah dah. Tetapi lebih laju daripada Lim. Sudah tentu dah salah sebab Lim tu paling laju. C, Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Itulah jawapan yang paling tepat. Yang D, Amir bergerak lebih laju daripada Lim tetapi lebih perlahan daripada Dina. Itu adalah salah lah. Sudah tentu Lim tu paling laju. Okay, jadi macam mana pun kita tengok pada pemboleh ubah bergerak balas iaitu masa yang diambil ni. Kalau dekat masa yang diambil ni dia buat jarak yang dilalui, dia tukar bukan masa tapi jarak. Maksudnya jarak yang lebih laju, yang lebih jauh adalah paling laju. Tapi kat sini dalam yang pertama ni masa. Jadi bila masa paling banyak dia paling lembab lah. Paling lambat. Okey, lembab pula Maaflah kasar pula bahasa. Okey. Kita pergi kepada nombor 2. Jadual di bawah, tadi jawapan 1C lah Nombor 2, jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh 4 jenis kenderaan iaitu ada P, ada Q, ada R dan ada S dalam masa 2 jam. Okey. Jadi kereta ni tadi dia cerita pasal 100 meter, lari siapa paling cepat. Yang sekarang ni pula cerita dia kereta 4 PQRS dia bagi masa. Okey, aku bagi masa 2 jam. Gerak sekarang. 1 2 3 pam dia tembak kan. Apa tu? Gerak. Cukup 2 jam berhenti. Berhenti. Maksudnya masa tu kita malarkan sama, tapi jarak yang dilalui tu tu yang berbeza. Jadi kalau makin jauh, siapa yang pergi paling jauh? Lagi laju ke lagi tak laju? Sudah tentu yang paling jauh pergi paling laju. Dan paling dekat yang boleh pergi adalah paling lambat lah. Kasarnya bahasa sorry. Jadi jarak yang dilalui oleh kereta P, Q dan S masing-masing ialah 170, 190, 150 dan juga 200. Maksudnya kereta S ni dia paling laju lah sebab 200 km. Woi, dalam masa 2 jam sampai 200 km. Tapi yang R tu paling sebelahan lah sebab 150 km je dapat pergi dalam masa 2 jam. Bagi masa 2 jam sampai situ je kau dapat pergi. Gitulah kan. Jadi paling laju adalah S, kemudian P, kemudian Q, kemudian P, lepas tu barulah R. Okey. Itu kita dah analisis data kita. Kita dah data tu kita dah mengubah suai dan kita dah tafsir, bukan analisis sebenarnya tafsir. Macam tadi dia dah analisis data tu dia ubah jadi graf kan. Jadi carta. Ini pun sama. Kemudian bila kita bercerita tentang data tu kita komunikasi lah ataupun kita tafsir data kita tu lah. Okey. Kemudian kita tengok pernyataan dia. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Sudah tentu kita tahu tadi S paling laju dan R paling perlahan kan. Q bergerak lebih laju daripada S. Salah, S paling laju. B. R bergerak lebih laju daripada P. Salah, R paling perlahan. C. Q bergerak lebih laju daripada P dan R. Betul lah. Sebab R tu 150, P tu 170. Q 190. Maksudnya Q tu gerak lagi laju daripada P dengan R ni. Tapi dia macam mana pun dia kalah dengan S kan.
Jadi C tu betul. Tengok D. P bergerak lebih perlahan daripada R dan S. Salah lah, dah tentu R tu paling perlahan, bukan P. Okay. P memang bergerak lebih perlahan daripada S, tapi P tak bergerak lebih perlahan daripada R. Sebab R tu paling lambat. Asyik salah je sebut. Dia dah kasar sangat bahasa ni. sorry. Okay. Kemudian kita pergi kepada nombor 3. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh 3 buah kenderaan. Okay, jadi jarak kita tengok kat sini, yang ni dia lebih tinggi sikit lah maklumat dia. Lebih susah sikit lah kena fikir. Tapi tak susah mana pun, nanti saya ajar. Kenderaan, jarak dan masa. Yang pertama, kenderaan X jaraknya 120 km, masa 2 jam. Y 300 km, tapi dalam masa 3 jam. Z jaraknya 450 km, tapi dalam masa 5 jam. Macam ni kita nak tahu ni siapa lagi laju ni? Jangan lupa, rumus bagi kelajuan adalah jumlah jarak bagi jumlah masa. Maksudnya, kita nak tahu siapa lagi laju, kita kena buat jarak bahagikan dengan masa. Okay, kalau awak ada pensel, awak cari kertas kosong, kertas conteng mana-mana, awak sedia dengan tulisan awak. Cik cuba awak tengok. Awak kira yang ni. Okay, awak X. Okay, 120 awak bahagikan dengan 2. Kalau nak congak pun boleh sebenarnya. 120 tu bayangkan 12 lah. 12 bagi 2. 12 bagi 2 kan 6. Jadi ada kosong kat belakang kan. Jadi maksudnya 120 bagi 2 adalah 60 km per jam. Jadi kelajuan bagi kenderaan X 60 km per jam. Sangat mudah kan. Sebenarnya jadi kalau dalam sains ni bagi soalan kira pun dia taklah susah mana sebab dia bukan matematik tau. Jadi kita boleh congak sebenarnya. Okay, yang kedua, kenderaan Y. Jarak yang dilalui 300 km tapi dalam masa 3 jam. Kan? X tadi 120 je tapi 2 jam. Adakah dia lebih laju? Tadi X kita dapat 60 km per jam kan? Kita cuba bahagikan Y pula. Y 300 bahagi 3. Jadi senang je kita tengok 3 bagi 3 1. Kan jadi kosong-kosong belakang tu ikut je. Jadi jawapannya 100. 3 bagi 3 1. Jadi kosong-kosong tu ikut. Jadi jawapannya 300 bahagi 3 sama dengan 100 km per jam. X tadi adalah 60 km per jam. Yang Y ni 100 km per jam. Dah tentulah Y lebih laju daripada X. Y tu maksudnya dia bawa kereta. Kalau kat meter kereta tu, dia 100 je. Kalau X tadi, kalau kita tekan minyak, kereta tu, dia akan dekat 60 je. Macam tu maksud dia, meter kereta kita tu kan. Okay, Z pula, 450 km. Dalam masa 5 jam. 5 jam pula. Okay, maksudnya, dia pergi jauh 450 tapi ambil masa 5 jam. Lama gila. Contohlah kan. Aduh, Ustaz dah teruk sangat punya bahasa ni. Sebentar. Okay, 450 km dalam masa 5 jam. Maksudnya kita bahagikan. Kita nak congak macam mana? 45 bahagi 5. Berapa? 9 kan? Kalau ingat CP5 kan? 9, 5, 45. Jadi, maksudnya dia sebenarnya 9. Kosong ada kat belakang tu. Jadi, 90. Jadi sebenarnya Z ni 90 km per jam. Saya ulang balik semula 450 km bahagi dengan 5 jam. Jadi jawapan dia 90 km per jam. Jadi X tadi 60 km per jam. Y adalah 100 km per jam. Dan Z adalah 90 km per jam. 60, 100 dan 90. Jadi paling laju sebenarnya adalah Y 100. Kemudian Z 90 dan X adalah 60. Jadi kenderaan yang paling laju ialah kenderaan Y. Bila kita dah data tu, kita dah kaji balik data kan, kita dah guna data, kita dah tahu maklumat dia, senanglah kita kita tulis kat tepi ni 60, 100 dan 90. Jadi kenderaan paling laju adalah Y. 100 kan. Kenderaan X mempunyai kelajuan, X tadi berapa? 60 km/j. Tu kilometer per jam. Okay, km/j. Okay. Kenderaan yang C, kenderaan apa bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Y? Tetapi lebih laju daripada kenderaan apa? Maksudnya yang ini yang kat tengah-tengah lah. Z lah kan, sebab Z tu 90. Jadi kenderaan Y, kenderaan Z bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Y. Maksudnya Y tu 100, Z tu 90 kan. Tetapi lebih laju daripada kenderaan X. Saya ulang kenderaan Z bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Y, tetapi lebih laju daripada kenderaan X. Sangat mudah kan? Sebab tu data tu bila kita dapat, kita ni dulu, kita tafsir dulu. Dan barulah kita boleh jawab. Samalah daripada 3 soalan yang kita jawab tadi, semua saya tafsirkan dulu data, baru saya jawab. Okay, itulah adalah cara yang paling baik lah. Walaupun dia ambil masa, tapi sebab memang itulah cara untuk kita
menjawab soalan ini. Okey, 131. Sambung dengan soalan keempat. Pada pukul 8.30 pagi, ayah Dina bertolak keluar dari rumah dan sampai di pejabat pada pukul 9 pagi. Maksudnya dia ambil masa 30 minit, setengah jam. Jika ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km sejam, berapakah jarak antara rumah dengan pejabatnya? Maksudnya dia nak jarak. Okey, kita ingat balik semula, rumus bagi kelajuan adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, tapi kat sini dia dah bagi kelajuan 60 km sejam per jam, 60 km per jam, masa dia pula 30 minit dalam masa setengah jam. Jadi berapakah jarak rumahnya? Nak kena bahagikan lah. Jadi 8.30 sampai pukul 9 tu kira setengah jam kan. Setengah jam tu kalau dalam jam kita tulis 0.5. Jadi kalau kat situ awak dalam buku awak tulis masa sama dengan 0.5 ataupun 0.5 jam. Okey, masa sama dengan 9.5 jam. 0.5 jam. Okey. Dan kelajuan dia 60 kan. Jadi macam mana kita nak tahu jarak? Kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Jadi kalau nak tahu jarak, kelajuan ni kita kena darabkan dengan masa. Jadi 60 km per jam ni kita darabkan dengan 0.5. Jadi awak tulis kalau kat dalam buku awak, saya ulang balik semula. Ayat pertama awak tulis masa sama dengan 0.5 jam. Kemudian awak buat jarak sama dengan, bawah dia kan, jarak sama dengan 60 km per jam darab, ni 60 km per jam kan, darab 0.5 jam. Jadi 60 darab 0.5. Berapa? Okey. Jawapannya 3 berapa? 60 darab 5 je. Saya cuba congak 0.5 lompatkan jadi 5, 60 kan jadi 600. 600 darab 5 dan 30. 3000 ke? 3000 km. 300 ke 3000? Okey, sekejap kita tengok kalkulator. Jom tengok kalkulator. 60. Cari kalkulator Okey. 60 km darab dengan 0.5 60 darab dengan kita pergi ni 0.5. Kan? Jadi 60 darab 0.5 jam. Okey, 60 darab 0.5 jam, jawapannya 30. Kan? Maksudnya sebenarnya jarak rumah dia adalah 30 km. Okey, jadi awak buat macam tu. 60 kmj darab dengan 0.5 j sama dengan 30 km. Jadi jaraknya adalah 30 km. Okey. Alright, seterusnya nombor 5. Jika kereta mainan Amir bergerak pada kelajuan 3 meter per saat. Ni kereta mainan meter je lah kan. Tadi kilometer per jam kan. Jika kereta mainan Amir bergerak pada kelajuan 3 meter per saat, berapa jauhkah kereta tersebut boleh bergerak dalam masa 5 saat? 3 meter 1 saat. Senang je ni 3 meter 1 saat. 3 meter per saat maksudnya 3 meter 1 saat. Jadi kalau 5 saat, senang saja kan. 1 saat 3 meter. 2 saat 3 kali 2, 6. 3 saat 3 kali 3. Jadi kalau 1 saat 3 meter, 5 saat adalah 5 darab 3. 5 kali 3, 15. Jadi jawapannya 15 meter. 5 kali 3 sama dengan 15 meter. Itulah jawapan nombor 5. Sangat mudah Okey. Nombor 6. Bas sekolah Rani mengambil masa setengah jam untuk ke sekolah yang terletak sejauh 20 km dari rumahnya. Okey, rumah dia 20 km. Dia naik bas setengah jam. Maksudnya 0.5 jam. Ingat kalau jam kita pakai 0.5 bukan 30 minit 30 minit tu memang boleh pakai, tapi bila kita kira kita kena guna jam. Bila kita guna jam, kita guna 0.5 jam lah. Maksudnya separuh daripada 1. 1 jam kan, separuh daripada 1 kan setengah. Setengah tu 1/2 ataupun 0.5 lah Okey, nak mudahkan kira. Okey, jadi bas sekolah Rani mengambil masa setengah jam, 0.5 jam lah untuk ke sekolah yang terletak sejauh 20 km dari rumah dia. Jadi jarak dia dah bagi, masa dia dah bagi. Jadi kelajuan kan jarak bahagi masa kan. Okey. A. Kira kelajuan bas sekolah Rani dengan menggunakan rumus. Ingat rumus kelajuan jarak bahagi masa. Jadi jaraknya tadi adalah 20 bahagi masa. Masanya adalah 0.5 jam. Okey.
Tengok kalkulator. Okay, jarak adalah 20. Okey, tu badan balik. Okey, jarak adalah 20 km bahagi masanya adalah 5 jam kan? 5 jam. Masanya 5 jam pula. Masanya setengah apa? 0.5 jam. Maksudnya 1 jam. Jadi 20 km per jam bahagi 0.5 jam, jawapannya 40. Maksudnya 40 tu adalah jaraknya. Kelajuannya. Maksudnya kelajuan bas adalah 40 km per jam. Okey, A itu jawapan dia. 20 km, saya ulang balik semula 20 km bahagi 0.5 jam. 0.5 J. Jam lah kan. Jadi jawapan dia A adalah 40 km stroke G. 40 km sejam. Perjalanan dia punya kelajuan. Okey, yang B pula. Jika kelajuan bertambah, kelajuan bas tu dia bertambah lagi 40 km daripada kelajuan di A, maksudnya 40 tambah 40 lah. Kalau awak tak dapat jawapan A tadi, awak tak dapatlah jawapan B. Okey, A itu adalah 40 kan. Jadi 40 tambah 40, berapakah masa yang dia ambil untuk sampai ke sekolah? Maksudnya dia kata 40 tambah 40 jadi 80 lah. Dia maksudnya 80 km per jam kan. Kita fikir logik pun boleh. Okey, kalau setengah jam 20 km, dia jalan 40 km. Kalau 80 biasanya, kalau ikutkan logik lah, saya fikir dulu cuba saya buat. Kalau logik, setengah jam 40 km, kalau 80 meter mestilah 1 jam. Bukan darat 2 je lah kan. 40 darat 2 kan 80. Betul tak? Tapi kita boleh buktikan dengan rumus. Contohnya, kita tengok tadi, kelajuan dia, kalau jawapan awal saya 80 jawapan awal saya adalah bukan 80. 1 jam. Tadi setengah jam dapat 20 km kan. Kalau kita bawa 40 km sejam. Kalau kita buat 80 km sejam, maksudnya kita bawa kelajuan tu 2 kali ganda. Pada pendapat saya, jawapan dia adalah 1 jam. Sebab setengah jam, 2 kali ganda jadi 1 jam lah. Itu jawapan saya saja. Jadi kita buktikan dengan rumus. Kita tengok betul ke tidak. Okay? Jom kita cubalah. Kalau salah, kita betulkan. Jadi kelajuan bas tambah 40. Jadi kelajuan sekarang ni 80. 40, jadi dekat jawapan awak tulis kelajuan bas sama dengan 40 kmj tambah 40 kmj. Sama dengan 80 kmj. Okay, jadi kelajuan tu 80 kmj. Okay? Dia nak masa kan? Kelajuan kan sama dengan jarak bagi masa. Jadi dia nak masa. Jadi masa ni sebenarnya adalah kelajuan tadi. Jarak bahagi dengan kelajuan. Jadi sekarang ni kita kena buat masa sama dengan, tadi yang pertama 40 tambah 40 80 kan. Kat bawah dia awak tulis masa sama dengan, masa sama dengan jarak dia berapa tadi? Jarak dia 20 kan. 20 km bahagi 80. Okey, saya ulang sekali lagi yang B ni. Mula-mula awak tulis 40 tambah 40 sama dengan 80. Kelajuan dia 80 kmj. Kemudian yang kedua bawah dia awak tulis masa sama dengan 20 km bahagi 80 kmj. Jadi 20 km bahagi 80 kmj. Jadi 20 bahagi 80. Jadi 0.25. Oh, silap saya salah kira. Kan? Jadi 0.25. Jadi maksudnya berapakah masa? Betul lah, takkan jadi 1 jam pula kan. Dia makin laju. Nampak? Sebab tu kita kena kira guna rumus sorry, bukannya 1 jam. 1 jam tu kalau dia makin lembab. Tapi ni sebab dia makin laju. Jadi tadi 0.5 jam, setengah jam. Sekarang ni jawapan B adalah 0.25 jam. Jadi 20 bahagi dengan 80 sama dengan 0.25 jam. Okey, jadi jawapan awak B adalah 0.25 jam. Nampak nasib baik kita kira balik semula. Kan, kalau tak tadi saya salah. Bukan 2 kali ganda. Bila masa kelajuan dia 2 kali ganda, maksudnya masa dia pun lebih cepat 2 kali ganda. Saya kira tadi silap pula. Saya kata bertambah jadi 1 jam kan. Sebab tu kita kena rumus. Pandai je kan berlakon. Okay. Jadi jawapan dia adalah, saya ulang sekali lagi, 20 km bahagikan dengan 80 kmj sama dengan 0.25 jam. Okay, jadi masa dia adalah 0.25 jam. Okay, saya harap awak dapat bayangkan tu. Sebab awak kena tulis. Masa saya cakap ni awak kena tulis supaya awak boleh faham. Okay. Alright, nombor 7. Dalam satu penyiasatan, kereta mainan P dilepaskan menuruni satu landasan condong sepanjang 3 meter. Penyiasatan ini diulang dengan menggunakan kereta mainan Q dan kereta mainan R yang berlainan jisim. Okay, sekarang ni dia ubah jisim. Okay, maksudnya berat dia lah jisim lah. Kalau nak sebut senang berat lah. Tapi awak dah ada jenam kena sebut jisim lah. Masa untuk ketiga-tiga buah kereta mainan itu sampai ke hujung landasan direkodkan. Okay, masa nampak? Masa. Bila dekat graf ni dia tulis masa, maksudnya lagi kecil, lagi pendek, lagi laju lah. Kalau lagi panjang, maksudnya lagi
lambat. Jadi P adalah paling laju. Nampak? Saya cuba tafsir dulu data ni. P paling laju. Kemudian R, kemudian Q dah paling lambat. Sebab dia ambil masa 10 saat. R ambil masa 6 saat. Tapi P 3 saat je dah sampai. Jadi lebih tinggi benda tu, graf tu maksudnya lagi lambat lah dia. Okay. A. Berdasarkan keputusan penyiasatan yang ditunjukkan dalam carta palang di atas. Okay. Nyatakan dua pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, yang dimalarkan maksudnya kita tak boleh ubah. Yang pertama, jisim kereta. Kita kena pakai kereta yang sama. So, yang pertama, jisim kereta. Dan yang kedua, apa lagi satu? Adalah jarak yang dilalui oleh kereta. Ataupun panjang landasan lah. Panjang landasan. Okay, jadi, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, jisim kereta. Yang kedua, jarak landasan. Okay. Kena sama kan? Jangan tak sama. Sebab kita ambil masa je. Macam lari yang 100 meter. Kita larian tu, kita jaga jarak dia sama 100 meter saja. Okay. Jadi, saya ulang sekali lagi. Yang boleh dimalarkan adalah jisim kereta dan juga jarak landasan. Okay, yang kedua, apakah pemerhatian kamu daripada penyiasatan ini? Pemerhatian kita, ingat pemerhatian apa yang kita nampak je. Kita tak boleh fikir yang kita dah tahu. Kita fikir apa yang kita nampak. Yang kita nampak apa? Kereta api paling laju. Nampak? Kan masa yang dia ambil kan? Kita nak cakap paling laju pun tak boleh lagi. Sebab itu adalah dah inference kita. Sebab kita dah fikir kan? Kita tulis kat sini. Saya ubah balik pemerhatian dia. Kereta api mengambil masa paling sedikit berbanding Q dan R. Saya ulang balik semula. Pemerhatian kita. Kereta api mengambil masa paling sedikit berbanding Q dan R. Kita tak boleh cakap paling laju dulu. Sebab ini adalah pemerhatian. Apa yang kita nampak saja. Paling laju tu kalau kita dah kira kan. Ingat pemerhatian ni apa yang kita nampak saja. Saya ulang sekali lagi. Kereta api mengambil masa paling sedikit berbanding Q dan R. Okay, kemudian yang C. Nyatakan satu inference untuk menerangkan jawapan kamu di 7B. Inference. Baru tanya inference. Kenapa P tu mengambil masa paling sikit? Jawapan dia. Kerana kereta api paling laju berbanding Q dan R. Saya ulang. Kerana kereta api paling laju berbanding Q dan R. Okey. Dalam penyiasatan ini, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Yang dimanipulasikan. Yang dimanipulasikan yang pertama adalah okey, awak tengok kat situ. Biasa paksi X dan paksi Y, paksi X adalah yang dimanipulasikan kan? Tapi sebenarnya bukan PQR tu, kereta mainan tu dimanipulasikan bukannya kereta mainannya. Kereta mainan yang sama. Yang diubah adalah yang dimanipulasikan tadi adalah jisim. Silap. Okay, saya ejah balik Minta maaf sangat, saya bawa perasan ni. Berlainan jisim. Jadi tadi kalau dia kata yang dimalarkan, minta maaf yang pertama tadi, yang A tadi, yang pertama panjang landasan kan? Yang bukan jisim kereta silap pula saya, bawa perasan. Yang A tadi saya betulkan balik. Yang A tadi adalah yang dimalarkan adalah panjang landasan dan juga yang kedua adalah sudut ataupun kecondongan landasan. Okey. Saya ulang balik. Yang A tadi, betulkan balik A tadi. A adalah panjang landasan yang dimalarkan dan juga kecondongan landasan. Okey. Sorry silap pula. Okey. Jadi yang B pula, B tu betul. Okay, yang C yang C inference dia kenapa dia ambil masa paling cepat tu kan? Jadi inference dia adalah kereta api paling laju lah. Betul lah tu. Boleh diterima lah. Kemudian dalam penyiasatan ni apakah boleh dimanipulasikan? Baru kita balik semula kat D. Yang dimanipulasikan adalah jisim kereta mainan. Saya ulang, jisim kereta mainan. Itu yang dimanipulasikan D. Dan kemudian yang D yang kedua, yang bergerak balas adalah masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan. Saya ulang, masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan. Okey. Kemudian, seterusnya, E. Kereta mainan yang manakah paling perlahan? Berapakah kelajuannya? Okey, paling perlahan adalah Q sebab dia paling panjang kan, masa dia ambil banyak kan. Okey. Q adalah 10 saat kan, dia paling lama. Jadi, paling perlahan adalah Q. Okey, jawapan pertama dah settle. Q. Berapakah kelajuan dia? Jarak bagi masa. Jaraknya 3 meter, masanya 10 saat. 3, awak buat kat situ. 3 bahagi 10. Okay. Pergi kat kalkulator. 3 bahagi 10. Senang je sebenarnya. Saja nak buat gini kan. Okay. 3 bahagi 10.
Jawapannya 0,3. Jadi berapakah kelajuannya? Okey, berapakah kelajuannya adalah 0.3 meter per saat. 0.3 ms. M stroke S meter per saat. Okey. Seterusnya F. Ramalkan masa yang diambil oleh kereta mainan P. Okey. Jika ketinggian landasan bertambah. Okey, mula 3 kan. Kalau dia tambah ketinggian landasan, dicondongkan lagi. Okey. Ataupun dia bukan dicondongkan, dia kurangkan kecondongan. Maksudnya dicerumkan lagi. Dicerunkan lagi maksudnya dia curamkan lagi. Ditambah ketinggian landasan tu. Apa ramalkan masa dia? 3 saat kan. Jadi masa dia suruh ramalkan masa, kita kena sebut nombor lah. Jadi masa dia 3 meter per saat tu, masa yang dia ambil tu adalah, kan dia ambil masa 3 saat kan. Jadi masa dia awak tulis 1 saat. Maksudnya kurang daripada 3 lah. Mungkin 2 atau 1 saat. Awak jawab 2 saat pun boleh, awak jawab 1 saat pun boleh. Okay? Sebab dia suruh ramalkan. Awak jangan tulis kurang daripada 3 saat. Tak boleh. Dia kena ramal tu agak-agak berapa. Kena sebut nombor dia. Jadi jawapan dia 2 saat ataupun 1 saat. Ataupun 0.56 saat. Contohlah. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni sampai situ saja. Saya rasa banyak kita bentang hari ni bincang. Ingat yang pembetulan tadi yang 1A tu, 7A tu saya dah betulkan. Jadi sebab tu kena tengok video ni berdawal sampai habis lah. Okay. Alright. Okay, saya minta maaf atas kekilafan saya. Okay. Kalau ada yang tak sama atau salah, nanti boleh bincang dengan Cikgu awak. InsyaAllah saya rasa yang saya dah betulkan pun tadi semua betul rasanya. Okay, kita jumpa lagi. Untuk pada video akan datang, kita akan sambung dengan kita akan jom cuba model kereta ni sebelum kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ke-8 lah, pengawetan makanan. Jadi mungkin kita akan sentuh sikit model kereta ni. Nak buat kereta macam mana ni? Nak tahu video ni apa yang akan berlaku, apa yang macam mana nak buat model kereta ni, nantikan video terbaru daripada saya. Okay? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.